Alright, so hari ini kita nak masuk tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk taburan kebarangkalian. Dan taburan kebarangkalian ni sebenarnya saya harap awak dapat jawab soalan yang mana yang senang untuk awak. Mungkin bagi awak nanti, mungkin atas-atas tu lagi senang lah daripada yang bawah-bawah tu. Okay, seperti biasa taburan kebarangkalian akan ada pada bahagian B, iaitu kertas 2. Okay, bahagian B kertas 2 10 markah. Dan untuk ni saya harap awak semua dapat siapkan tugas saya lepas, sebab nanti akan ada lagi banyak kerja nak kena buat. Sebab yang hantar pun okey, bagus. Sebab kesalahan makin lama makin kurang. Paling tidak pun cuai. Kalau cuai tu saya tak kisah sangat lah. At least awak buat dan awak hantar, tu pun dah kira bagus. Saya lebih suka kalau orang hantar dan orang buat dan hantar, daripada tak buat langsung lah. Maksudnya macam biarlah salah kan. Sebab saya tahu ada certain student yang dia kejar sangat jawapan betul, tapi sebenarnya saya tak kisah pun pasal tu. Saya lebih suka kalau pelajar tu dia buat. Alright, so untuk taburan kebarangkalian ni kita akan ada satu rumus, tapi rumus tu kita akan aplikasikan dalam pembelajaran nanti. So ada satu yang saya nak awak hafal lah. Okay, sekejap, saya lupa nak pasang notebook ni. Alright, jadi untuk soalan pertama, saya nak jawab bahagian A dulu. Bukan bahagian A, soalan A dulu untuk minggu ni lah. Jadi minggu depan mungkin saya akan ajar untuk yang B pula. Dalam ni ada satu bancian yang dijalankan di sebuah bandar. Didapati bahawa 18% daripada penduduk ialah warga emas. Okey, dalam soalan taburan kebarangkalian, apabila soalan ni dibagi dalam bentuk peratus, saya nak awak highlightkan soalan peratus ni, dan kita akan anggap soalan ni bagi jawapan untuk P. Okey, P maksudnya memang ada dalam soalan. P sentiasa ada dalam soalan. Biasanya dalam bentuk puluh ataupun peratus. Lebih elok kalau awak ubah dalam bentuk puluh. Maksudnya 18% ni awak tekan je calculator. Okey, awak tekan je calculator 18%. Okey, awak akan dapat dalam 0.18. Seeloknya awak ubah dalam bentuk perpuluhan. Jadi kalau ada yang kata 13% ke, ada yang kata 72% ke, jadi kita dah tahu dah, oh kalau macam tu dia terus 0 point berapa. Senanglah untuk awak. Okey, dalam peratus kita ada 100%. Okey, katakan kalau dalam soalan dia kata dia bagi 18% untuk apa? Ni untuk 18% ialah warga emas. Katakan ni adalah warga emas. Mesti ada yang bukan warga emas. Jadi yang bukan warga emas mesti ialah baki daripada itu. Maksudnya sebalik daripada 18% tu. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tolak lah. 100 tolak dengan 18, kita akan dapat berapa persen? Mungkin dalam 82. 82 gitulah, 82%. Jadi awak teruslah tulis dekat calculator 100 tolak 18. Okey, dapat 82. Jadi awak boleh tahu kat sini dia adalah 0.82. Jadi kalau sebenarnya kalau awak nak cungung, boleh awak terus je buat. Kalau P sama dengan 0.18, jadi 1 tolak dengan 0.18 akan dapat 0.82 pun boleh. Okey, dia sama juga. Macam awak ambil 100 tolak dengan 18 akan dapat 82. Dia sama. Jadi untuk ni, untuk dalam soalan taburan kebarangkalian, saya nak awak kenal pasti berapa peratus yang disebutkan dalam soalan. Biasanya dalam soalan dia akan bagi, dan itulah P. Jangan tanya P itu apa. P itu adalah sesuatu peratus yang soalan tu bagi. Dan dia mesti ada something yang menyatakan bahawa P adalah warga emas. Okey, bahawa 18% tu adalah warga emas.
dan sini adalah bukan warga emas. Saya nak awak fahamkan dulu konsep konsep P dengan Q ni. Sebab nanti saya nak tanya awak apa untuk soalan seterusnya, berapakah P, berapakah Q. Okey, next. Bila awak dah dapat nilai P, awak dah dapat nilai Q, awak boleh jawab soalan yang diberi. Jadi soalan A1, kita ada satu sampel yang terdiri daripada 8 orang penduduk. Okey, kita ada 8 orang yang dipilih. Okey, 8 orang penduduk yang dipilih. Jadi N sama dengan 8. Sebab N adalah berapa banyak pilihan yang dia buat. Dia buat 8 orang. Dia ambil 8 orang daripada satu kampung tu. Contoh satu bandar. Jadi kita anggap N tu ada 8. N tu bilangan So N sama dengan 8. Ikut soalan. Jadi soalan ni kata, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya 2 orang penduduk ialah warga emas. Sekarang ni saya nak awak faham bahawa P sama dengan 18, Q sama dengan baki daripada tu, dan N sama dengan bilangan penduduk yang ada, yang dipilih. Tak kisahlah bilangan berapa pun, tapi N sama dengan berapa banyak dia pilih dalam soalan tu. Okey. So awak dah keluarkan nilai P, awak dah keluarkan nilai Q, awak dah keluarkan nilai N. Sekarang saya nak awak buat apa seterusnya? Sekarang saya nak awak fahamkan maksud sekurang-kurangnya. Seperti mana yang saya dah jawab pada tajuk ketaksamaan, sekurang-kurangnya maksudnya kita tak boleh guna simbol kurang. Kita kena guna simbol lebih dan sama dengan. Okey, sekurang-kurangnya kita akan gunakan simbol lebih dan sama dengan. Saya dah jawab dah hari tu. Jadi kita akan gunakan simbol X lebih daripada berapa? 2 orang penduduk. Kat sini dia dah bagi tahu dah, 2 orang penduduk. Jadi kita tulis kat sini X lebih besar dan sama dengan 2. Okey, kebarangkalian tu bermaksud P. Jadi awak buat macam ni. Jadi saya tulis kat sini P sama dengan kebarangkalian. So notation dia adalah macam ni. P X lebih besar dan sama dengan 2. Okey, sampai sini dulu saya nak tanya awak. Untuk keluarkan nilai P, untuk keluarkan nilai Q, dan untuk dapatkan nilai N, semuanya bergantung pada soalan. Okey, jadi apa-apa awak kena rujuk balik daripada soalan. Dan untuk sampai sini, P X lebih besar dan sama dengan 2. Ini adalah ungkapan dia sahaja. Sebab apa? Sebab dia kata sekurang-kurangnya. Jadi kita gunakan simbol lebih dan sama dengan. 2 ni menunjukkan kepada berapa yang dicakap lepas tu. Sekurang-kurangnya 2 orang penduduk. Jadi kita guna 2. Okey? Ikut soalan. Sampai sini faham tak? Kalau awak faham, tulis faham. Macam biasa dekat ruang komen tu. Okey, saya akan masukkan satu rumus. Rumus ni awak tak payah hafal lah. Saya cuma tunjuk je. Apa NCX. NCX. Kemudian
P kuasa X. Lepas tu Q X tolak silap kuasa X N tolak X. Macam ni. Ini adalah rumus dia. Okay, NCX darab dengan P kuasa X Q N tolak X. So rumus yang kita akan gunakan yang ni. Tapi yang ni saya tak nak awak hafal tau. Saya nak awak aplikasikan sahaja. Okey, berdasarkan daripada maklumat-maklumat yang awak ada sekarang ni, awak ada P, awak ada Q, awak ada N, dan awak ada X. Okey, X ni awak dah ada. Tapi saya nak kembangkan dulu. Maksud dia kat sini, X lebih besar daripada 2 ni. Okey, lebih besar dan sama dengan 2. Maksudnya awak akan dapat PX 2, PX 3 dan seterusnya sampai 8. Sebab benda ni akan, apa orang kata, dia akan lebih besar tau. Jadi dia akan bertambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya X lebih besar dan sama dengan 2. Maksudnya dia akan start dengan 2. Kemudian lebih besar daripada tu 3, lebih besar daripada tu 4, 5 dan seterusnya. Dia maksudnya banyaklah kat situ. Jadi saya tak naklah awak buat banyak-banyak macam ni. Jadi sesuatu yang tidak disebut tu, okey, sesuatu yang tidak disebut tu bermula dengan kosong. Okey, kita mesti mula dengan kosong. 0, 1 dan seterusnya. Okey, sebab kita ada N sama dengan 8, kita start dengan 0 sampai 8. Okey, 0 sampai 8. Sebab kita ikut N kita. Dan dekat sini yang tidak disebutkan hanyalah 0 dan 1. Jadi kita boleh buat, okey, kita boleh ringkaskan dia. Kita boleh ringkaskan jalan kerja dia ni menjadi 1 tolak dengan PX0 tolak dengan PX1. Okey, 1 tolak dengan PX0 tolak dengan PX1. Kenapa kita tolak? Sebab kita tak nak pun PX0 dengan kita tak nak pun PX1. Maksudnya kita nak yang lain. Jadi kita tolak. 1 ni sebenarnya total. Okey, 1 ialah jumlah semua. Okey, 1 ialah jumlah semua. Jadi sesuatu yang kita tak nak tu kita tolak. Contohnya PX0 dengan PX1. Yalah, sebab kalau awak belajar integer kan, tak ada integer macam ni, kita nak start dengan 2. Okay, so awak tak nak 2 ni, awak buang. Jadi kita buang 1 tolak dengan PX0 dan tolak dengan PX1. Kalau dia tak nak lah, baru awak tolak. Okay, so untuk tu kita nak huraikan jalan kerja dia. Kita akan sumbatkan dalam rumus. Satu-satu dulu saya ajar awak. Okey, 1 tolak dengan PX0. PX0 ni sebenarnya macam mana kita nak kembangkan dia. Okey, awak tengok rumus ni, kita ada N. Kita ada N, so awak letak nombor 8. Sebab 8 ni total dia. Kemudian awak letak C, sebab kita ada C kat sini. So 8CX. X ni merujuk kepada sekarang ni X tengah berapa. Sekarang ni X tengah berapa? 0. So awak tulis 0 kat situ. 8C0. Okey, lepas tu awak akan darabkan dengan ni, nilai P darab dengan P kuasa X. So 8C0 akan darab dengan P awak, iaitu 0.18 kuasa X. Kuasa X awak iaitu 0. So warna merah, warna merah ni adalah X. Kemudian darab dengan Q awak,
Q tu maksudnya sebelah ni 0.82. Okey, 0.82. So N tolak X, 8 tolak 0, 8 tolak 0. Okey, so ini untuk PX0. So sekarang saya nak buat untuk PX1 pula. So tengok sama-sama. Tapi awak buat. Tapi saya diam je. Okey, X ni awak gantikan dengan 1. Maksudnya warna merah ni awak gantikan dengan 1. Wifi tak ada tu. Saya pun ni. Aduh. Apa tengah rekod kelas. Alright, so kita sambung. Saya minta maaf sebab tadi line terputus sekejap. Okay, so kita tengok ya, dekat sini awak tengok kat sini X dia kosong kan. Jadi saya letaklah kosong tu dekat warna merah. So dah nampak kat sini kosong, sini kosong, sini N tolak X lah. So apa yang saya ubah seterusnya adalah ikut X dia yang seterusnya. Kalau X dia tulis 1, jadi kita buatlah 8C1, kemudian depan dia ni P kuasa 1 dan Q kuasa 8 tolak 1. Okey, 8 ni yang warna biru ni sebenarnya kita akan tengok kepada nilai N tadi tu. Kalau N dia 3, 3 lah. Kalau N dia 8, 8 lah. Kalau N dia berapa banyak pun dia ikut je apa yang nilai kat situ dia bagi. Jadi Cikgu. Ya. Cikgu tak share skrin. Oh ya. Nasib baik. Okay, terima kasih bagi tahu. Sekejap saya masuk room bat. Dia ada bug kat sini. Alright. Nampak skrin tak? Nampak. Alright. So, okay. Sebab tadi saya terkeluar kan, jadi dia punya share screen dia ada ni sikit. Alright. So, kali ni awak tengok kat sini, ikut nilai X dia. X dia kosong, awak tulis kosong warna merah. Kalau X dia 1, awak ubah pada 1 yang warna merah ni. Jadi nilai N ni, kalau soalan dia cakap N sama dengan 8, awak buatlah warna biru yang saya tulis kat sini 8. Kalau N dia 3, awak tulis 3, ikut kepada soalan. Sebenarnya dalam soalan ni, okay, first time mungkin awak rasa susah lah sebab nak aplikasikan rumus ni memang pening sikit. Macam mana kita nak letak ni N dengan X. Tapi bila awak sentiasa buat benda ni, nanti lama-lama awak akan terbiasa. So saya nak awak biasakan dulu first time ni. Okay, so awak buatlah 8C kosong darab dengan P, iaitu 0.18 kuasa kosong, darab dengan 0.82 kuasa 8 tolak kosong. So 8 tolak kosong tu 8 lah. So untuk ni saya nak memudahkan awak, saya akan terus tulis jawapan dia. Saya akan terus tulis jawapan dia, dia jadi kosong, dia jadi 8 kat sini. Okey, dia jadi 8. Dan dekat sini dia jadi 7. Jadi awak dah nampak terus. Untuk awak congak, awak boleh tengok. Kalau dia kosong, sini kosong. Dan kalau sini 8, sini 8 lah. Sebab kita tak ambil apa-apa kat sini. Kalau sini 1, automatik baki dia tinggal 7. Kita tengok kepada baki sahaja. Okey, baki dia.
So kalau sini 2, sini jadi 6 lah. Dia jadi macam tu. Okey. So ikut kepada soalan. Jadi kita sambung. Awak kira guna kalkulator, berapakah nilai Px sama dengan kosong ni. So kita cari satu-satu. Jadi cara untuk tekan kalkulator ni kena juga ada skill. Kalau awak salah tekan, awak akan dapat jawapan yang salah. Okey. So untuk tekan kalkulator, kita akan tekan nombor 8 sebab dia start dengan 8C0. Jadi tekan 8, kemudian tekan shift. Okey, tekan shift, tekan bahagi. 8 shift bahagi, dia akan keluar huruf C. Kemudian awak tekan kosong. Okey, darab dengan, okey, dia kena darab. Lepas tu awak buka kurungan macam apa yang saya tulis dekat depan ni. So awak tulis buka kurungan 0.18. Kemudian awak tutup balik. Okey, maksudnya awak dah siap tulis macam ni. 8C0 darab buka kurungan 0.18, tutup kurungan 0. 0 tu awak letak tanduk ni. Okey, tanduk ni kosong. Kemudian awak tekan buka kurungan 0.82. Okey, kuasa 8. Macam ni. Jadi awak tak payah tekan darab dekat tengah-tengah tu. Jadi dia terus buka kurungan je. Okey, tekan sama dengan. Okey, saya harap awak dapat jawapan yang sama macam ni. Awak akan dapat 0.2044. Ambil 4 tempat perpuluhan. Okey, 0.2044. Wajib ambil 4 tempat perpuluhan. Okey. So kalkulator ni awak jangan padam, awak biarkan je. Dia macam ni, awak biarkan je. 8C0 bla 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 semua tu. Awak cuma ubah nombor belakang dia. Nombor belakang dia dekat sini, kosong ni awak ubah jadi 1. Dia jadi macam ni lah. Okey, sama juga dengan seterusnya 0.18 kuasa kosong ni awak ubah jadi kuasa 1. Okey, maksudnya nombor belakang je awak ubah. Dengan last kali kuasa 8 ni awak ubah jadi kuasa 7. So dia akan jadi 8C1 darab dengan 0.18 kuasa 1 darab dengan 0.82 kuasa 7. Okey, berapa jawapan awak? Saya nak awak tulis dekat ruang komen. Sampai 0.04487. Lagi? Sama ke? Ambil 4 tempat perpuluhan. So nanti kita akan dapat, okey, kita akan dapat macam ni. Tapi ni untuk 8C1 punya jawapan. So nanti awak tolak je. Okey, so kita tengok mungkin awak dah siap tolak kot. Okey, so ni adalah jawapan dia 0.359. 0.359. Sebab saya ambil 4 tempat perpuluhan, so dia jadi 0.3590. Lepas tu awak tolakkan. Okey, awak tengok jawapan sama ke tak. 1 tolak 2, sorry, 1 tolak 0.2044 tolak 0.359. Okey, so 0.4366. Okey, dia lari sikit lah. 0.4366. So cara nak tekan kalkulator tu kena ada cara dia betul-betul lah. Jangan salah tekan. Okey, 8 shift bahagi 0. Kemudian darab dengan buka kurungan. Ikut je macam apa yang saya tulis.
Okey, untuk yang ni macam ni kan, dia sebagai satu set tau. Maksudnya macam satu kelompok. Jadi satu kelompok ni awak kena cari dulu satu-satu. Okey, dah cari, awak keluarkan jawapan. Lepas tu awak cari lagi satu, keluarkan jawapan. Okey. So dia jadi macam ni lah, satu tolak jawapan, macam tu lah. So dia dapat 0.4366. Okey. So untuk ni awak salin dulu. Nanti saya akan buat lagi latihan macam ni. Okey, benda ni hari ni je kita belajar macam ni. So jangan risau. Okey. So awak selang satu muka surat dulu, sebab nanti kita akan buat dua dengan B pada minggu depan. Okey. Ini ke soalan nombor berapa saya nak ajar ni? Nombor 3. Okay, kita tengok nombor 4. Soalan nombor 4A. Kita tengok soalan nombor 4A. Dalam suatu peperiksaan didapati bahawa 70% daripada calon lulus dalam peperiksaan tersebut. Jika 10 orang calon dipilih secara rawak. Okey, stop sampai sini. Saya nak awak cari nilai P, nilai Q dan nilai N. Okey. Berapa nilai P, berapa nilai Q, berapa nilai N? Sekejap, saya stop sekejap. Sekejap Okey. Seminit. Okey, dah dapat. So tulis kat ruangan komen berapa nilai P, berapa nilai Q, berapa nilai N. Alright, good. So ini adalah jawapan dia. Okey, kalau masing-masing dapat jawapan sama macam Aiman Fikri bagi, maksudnya awak punya jawapan adalah betul. Okey, P sama dengan 0.7, Q sama dengan 0.3 dan N sama dengan 10. Ya, ramai yang dapat sama kan? Okey, so maksudnya awak dah keluarkan dia. Saya tulis siap-siap. Soalan kata, tepat 8 orang calon lulus dalam peperiksaan tersebut. Jadi, P X sama dengan 8. Sebab apa sama dengan? Sebab dia kata tepat. Okey, tepat maksudnya betul-betul kena. Jadi,
kita cuma gunakan satu benda sahaja. P X sama dengan 8. Jadi tak perlu tolak, tak perlu tambah, biar je. So awak buat apa rumus dia tadi, N C X P X Q N tolak X. Okey, awak buat macam tu. So nanti dia akan jadi ikut N dia. N dia sekarang ni 10. So awak tulis 10. Okey. Dan C dia awak tulis C, X dia awak tulis 8. Kemudian dia akan darab dengan P dia, iaitu 0.7. Okey, kuasa X, iaitu kuasa 8. Okey, kuasa 8. Dan Q dia adalah 0.3 kuasa berapa? Kalau agak-agak dia dah ambil 8, automatik baki dia tinggal 2 kan? Sebab 10 tolak 8 2. So awak ingat, kalau 8 dah digunakan, so automatik baki dia tinggal 2. Jadi berapakah jawapan dia? Awak kira sendiri. Okay, saya bagi 1 minit untuk awak kira. Tekan calculator. Okey, berapa jawapan awak? (0.2335). Okey, betul. Ramai dapat sama. So macam tu je sebenarnya. Dia punya cara nak membuat jawab menaip dalam kalkulator dan cara nak buat dia. Okey, mana tadi? Ni. Okey, so 0.2335. Baru satu. Kan macam ni simple lah, sebab P sama dengan P X sama dengan 8. Jadi kalau macam ni, awak dah keluarkan nilai P, awak dah keluarkan nilai Q, awak dah keluarkan nilai N. Lepas tu awak dapat tahu situasi dia macam mana. Situasi dia X sama dengan 8 ke, lebih dan sama dengan ke. Itu awak kena tahu sendiri. So bila awak dah tahu, awak boleh tahu dah jawapan nak buat macam mana. Okey, so kita tengok pula pada seterusnya. Tapi sementara tu saya nak bagi awak salin dulu. Salinlah dulu dalam berapa saat. Alright. So kita tengok pula pada soalan yang seterusnya. Sekurang-kurangnya, ingat, sekurang-kurangnya kita gunakan simbol lebih dan sama dengan, jangan kurang. Jadi X lebih dan sama dengan 2. Okey, X lebih dan sama dengan 2. So kita ada P X lebih dan sama dengan 2. So mungkin kat sini awak akan dapat macam ni lah, kembangkan dia. Awak kena kembangkan dia. Awak kena kira dulu sebelum awak kembang. Kita ada N sampai 10. So kalau awak kira P X sama dengan 2 tambah dengan P X sama dengan 3 sampailah P X sama dengan 10, dia jadi banyak tau.
So macam mana nak ringkaskan dia? Ingat ya, satu adalah total semua. Okey, satu ialah jumlah. Okey, satu ialah jumlah semua. Jadi, sesuatu nombor yang kita tak sebut tadi itu adalah PX0, PX1. Dua benda ni je yang kita tak sebut. Jadi, kita akan tolak. Satu tolak dengan PX0, tolak dengan PX1. Okey, so itu lebih ringkas. Kita mesti mula dengan kosong. Okey, so satu tolak dengan ni, jawapan dia. Okey, satu tolak dengan PX0, satu tolak dengan PX1. Bukan tambah tolak. So buatlah jalan kerja yang sama. 10C0 darab dengan 0.7 kuasa 0. Okey, kemudian 0.3 kuasa 10. Sebab apa 10? Sebab dia tak buat apa-apa tolak pun. 10 tolak 0, 10. So awak kena ingat tu. Sekejap, mungkin awak pening sikit. Saya akan guna warna merah lah. Okey, macam ni. Okey, kemudian awak buat yang untuk satu pula. So 10C1 darab dengan 0.7. 0.7 pun dah okey dah sebenarnya. Okey, 0.7 kuasa 1. Kemudian 0.3 kuasa 9. Sebab dia kurang 1, dia akan jadi baki dia 9 lah. So kira dulu. Okey. Contohnya kan, kalau awak dah tekan kalkulator 10C0 darab dengan 0.7 kuasa 0, kemudian 0.3 kuasa 10, awak dapat macam ni. Macam ni lah, pelik sikit kan. 5.9049 kuasa negatif 6, macam tu. So sebenarnya ni awak kena tengok, ada negatif 6, maksudnya ada kosong tu 6 kali. So dia akan buat macam ni. Kosong, kira satu lah. Ini yang pertama. So 0, 0, 0, 0, 0. So ada 6 kosong. Okey, itu maksud dia. Kalau tengok kalkulator ni, dia ada darab 10 negatif 6 macam ni. So negatif 6 ni merujuk kepada 6 tu, nombor kosong tu ada 6 kali. Okey, baru dia ada 59049. Okey, dia jadi macam ni lah nombor dia. Tapi ingat, saya ajar awak, kita hanya ambil 4 tempat perpuluhan sahaja di sini. Okey, 4 tempat perpuluhan sahaja. So dia punya kedudukan dia akan jadi kosong lah, 0.0000. Okey, so jawapan dia sampai situ je, kosong je. Tolak dengan hasil jawapan seterusnya.
Saya tekan pula. Okay, macam ni pun sama. Kalau dia ada 1.3778 kuasa negatif 4 macam ni kan. So maksudnya ada 4 kosong lah kat depan. So buat kosong, 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 1.3 atau 1.4 macam tu lah. Tapi kita just ambil 4 tempat perpuluhan. So dia jadi macam ni. Oops. Dia jadi macam ni lah. 0.0001. Walaupun dia ada something nombor kat sini. Okay, kita ambil 4 tempat perpuluhan saja. So bila awak tolak, okay, 1 tolak dengan 0, tolak dengan 0.0001. So dapatlah 0.9999. Okay, so itu adalah jawapan dia dan saya nak semak. Okay, so jawapan dia macam ni lah. Okay, 0.9999. So boleh nampak ya, walaupun jawapan dia macam ni tak logik kan, tapi benda ni lah yang saya explain pada junior saya tadi. Dan dia pun dapat soalan yang sama macam awak semua, soalan universiti. Lebih kurang je sama macam ni tadi. Okay, so dia pun pelik. Kenapa jawapan dia 0.999? Tapi memang betul tu jawapan dia. So jangan pelik. So inilah cara untuk kita selesaikan soalan macam ni. Semua dapat tekan kalkulator dengan baik tak? Kalau dapat tekan kalkulator dengan baik, tulis dapat dekat dalam ruangan komen. Amboi Aziz. Ada yang tak dapat ya, Fana? Ada yang dapat lain? Oh, jenis lain. Afi tak dapat 0.04487. Ada yang dapat lain Ada salah tekan tu. Hati-hati bila tekan nombor. So awak tengok balik kalkulator ni. Okay, awak tekan 8 C 0. Ini untuk kosong lah. Lepas tu awak tekan darab. Okay, buka kurungan tau. Kena ada buka dengan tutup kurungan. Okay, buka dengan tutup kurungan. Awak letaklah 0.7 tadi. Tutup balik. Jangan lupa tutup. Kalau awak lupa tutup, memang jawapan lari. So kena tutup balik. Kemudian letak macam ni lah, tanduk atas tu. Okay, simbol bawah hex ni kan, ada simbol pelik sikit ni. Okay, lepas tu letaklah kuasa kosong ikut kepada nilai X tu. Okay, kalau 8C kosong, kita letak kuasa kosong kat depan tu. Kemudian buka balik kurungan, dapat 0.3. Tutup balik, letak kuasa 10. Okay, maksudnya cara dia macam ni. Kalau ada kurungan dia, tutup elok-elok. Okay, lepas tu dapat jawapan ni. Okay, lepas tu ni lah, ubahkan kepada nombor dia. Okay, so awak dapat macam ni lah, 0, 0, 0, 0. Setiap satu ni awak jangan campur terus dengan yang sebelah, memang lari. Sebab tu saya cakap, setiap satu ni awak kena keluarkan dulu. Satu-satu, slow-slow dulu. Keluarkan macam ni. Okay, lepas tu keluarkan yang ni pula. Okay, kalau awak tekan sekaligus, macam tekan kalkulator terus kan, satu tolak dengan bla 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 semua ni, memang tak dapat, memang lari. So dia punya teknik penggunaan kalkulator pun main peranan. Yang last ni pun sama, awak boleh tekan sama juga ataupun awak ubah nombor belakang. Macam tadi awak dah tekan 8C0 semua tu, awak ubah nombor sini lah, nombor 0 ni awak ubah jadi 1. Macam ni, 8C1. Kuasa 0 ni awak ubah jadi 1. Okey, lepas tu kuasa 10 ni awak kena padam. Kuasa 10 ni, sebab dia 10 kan, nak jadi 9 kena padam lah, padam 1.
Macam tu. So dia letak 9 kat sini. Okay, jangan pastikan dia jadi 90. Kalau dia jadi 90, dia lari sikit. Tadi saya pun terubah jadi lari. Okay, so dia macam ni lah. Sekejap. Betul lah sini 8 pula 10 silap pula kat sini. Ni 10 ni. Okay, 10 C1. Saat ni 10 silap tak. Alright, so ikutlah pada N tu. Saya pun dah salah tekan dah ni. Alright, so try lagi. Kita buat lagi. Ada lagi latihan yang insya ada banyak. So ni awak salin dulu. Kita training lagi. Kali ni saya padam rumus ni. Jadi mungkin lepas ni awak mungkin dah nampak sikit lah. Sikit je. Alright. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan 5 kot. Soalan 5. Soalan 5A. Okey, macam biasa saya nak awak cari. Cari apa? Cari P, cari Q, cari N. Okey, boleh cari sekarang. Cari nilai P, Q dengan N. Okey, dah dapat? Berapa? P02, Q08, N sama dengan 8. Okey, P sama dengan 0.2, iaitu orang yang berbasikal. So, orang yang berbasikal memang P lah. So, Q dia 0.8 dan N dia 8 orang. So, betul lah. So, good maksudnya macam ni je. Siapa yang dapat sama, maksudnya betul. Okey. So, ini adalah dia punya isi penting yang awak kena keluarkan. So, nombor 5. Okey, tepat 2 orang pelajar berbasikal ke sekolah. Saya rasa awak dah tahu dah. Okey, PS tepat pada 2 orang. So, dia guna sama dengan 2. So, apakah rumus dia? Awak buat sendiri. Atau awak terus bagi jawapan.
Okay, saya bagi dalam seminit 2 minit macam tu. Okey. Okay, kali ni saya tunjuk kalkulator yang ni pula. Sebab asyik kalkulator lama je kan saya tunjuk. So nanti awak guna macam mana? Okay, bagi siapa yang tak tahu tu, saya tunjuk. Awak tengok nilai N dia adalah 8. So awak tulis 8. C berapa? C 2. Okay, kemudian darab. Okay, kena tekan darab. Okay, apa ni? 0.2 kuasa 2 ikut X dia. Kemudian 0.8 kuasa 6. Jadi berapakah nilai jawapan tersebut? So cara untuk tekan kalkulator yang baru ni, tekan 8, shift bahagi 2, dia akan jadi 8C2. So tekan darab, buka kurungan 0.2. Okey, awak nampak macam ni ada X yang ada petak ni. Awak tekan hex, bawah hex ni. Kemudian awak letaklah 2. Lepas tu tutup kurungan. Dia jadi macam ni. Kena ada macam ni lah. So awak buka lagi kurungan 0.8, tutup kurungan, kuasa 6. So ini adalah jawapan awak, 0.2936. Okay, saya cek jawapan. Adakah jawapan sama? Okay, 2936 betul lah. Okay, so itu adalah cara menjawab soalan ni. Jadi mana-mana kalkulator yang awak guna, cara dia still sama, cuma ada sedikit berbeza. Yang baru ni kena tutup kurungan lah, yang tadi tu tak payah. So 8C2 darab dengan buka kurungan 0.2, tutup kurungan, ada tanda simbol atas ni 2. Kemudian buka kurungan 0.8, tutup kurungan, kuasa 6. So dapat jawapan. Dan kita ada lagi setengah jam dan kita dah sebenarnya dah habiskan benda macam ni je. Dari tadi benda macam ni. Tapi baguslah sebab at least awak nampak macam mana flow dia. Okey. Seterusnya soalan ni kata kurang daripada 3 orang. Dah nampak jelas dan nyata dia kata kurang. So kita guna simbol kurang. Lainlah kalau dia cakap sekurang-kurangnya kan. Itu lainlah cerita. Ni cerita dia cakap kurang daripada. So kurang daripada tu maksudnya kurang. So Px kurang daripada 3. Px kurang daripada 3 maksudnya kalau awak tengok N dia sama dengan 8, yang mana lebih sikit? Yang mana lebih jimat masa? Yang kita faham, kita ada Px0, kita ada Px1 dengan kita ada Px2. Okey, ni ada 3 sahaja. Daripada awak buat semua, dia jadi makan masa lah. So inilah jawapan dia. X0, X1, X2. Mesti mulakan dengan kosong. Okey, kurang daripada 3 maksudnya janganlah awak ambil sampai 3, ambil sampai 2 je. So tulis 8C0 0.2 kuasa 0.
Okey, ni awak tulis dulu. Salin dulu jalan kerja. Okey, silap kat sini, typo. Sini 8 sepatutnya. Ni pun sama. Ni 7 sepatutnya. Saya dah banyak typo kat situ. So kalau awak perhatikan betul-betul kan, kat sini warna biru ni dia start dengan 8, lepas tu dia kurang 1, dia jadi 7. Lepas tu dia kurang lagi 1, dia jadi 6. Sama juga dengan yang warna merah. 0, dia tambah 1, dia tambah lagi 1, dia jadi macam meningkat. So sebenarnya benda ni dia berturutan. Okey, saya nak jawapan awak punya Px sama dengan 0 ni. Apa jawapan dia untuk Px sama dengan 0? Px sama dengan 2 ni saya dah dapat dah tadi. Okey, berapa jawapan Px sama dengan 0? Siapa dapat jawapan? Boleh terus komen. (0.1678). Okey, saya percaya cakap awak. Okey, next. Jawapan dia apa? Px sama dengan 1 ni. Okey, 0.3355. Okey, cuba awak tambahkan semua. Berapa hasil jawapan dia? Yang kedua ni sebenarnya PS2 ni awak boleh ambil balik daripada atas. Sebab dia sama je. PS sama dengan 2 kan? So apa yang dah ada dekat atas awak ambil je lah terus. Cuma jalan kerja je awak buat sikit. Okay, so awak tambahkan berapa nilai dia? (0.797). Okey, saya try. Ada jawapan lain tak? Afif boleh, Afif?
Yang lain boleh yang lain. Okey. So kita tengok jawapan. Sekejap, saya malas nak kira dengan kalkulator ni. Saja sudah awak buat. Haha. Okey. So 0.797. Ya, betul lah tu. Tapi saya dapat 0.7969 sebab apa Sekejap saya tengok balik. 0.1678, 0.3355, 0.2936. Jawapan dia Jawapan dia 7969. Sebab saya ambil 4 tempat perpuluhan. Bila saya tambah semua ni, dia memang dah bagi 4 tempat perpuluhan. So 0.7969. Walaupun dia hampir jawapan kan, tapi seeloknya kalau kita ambil 4 tempat perpuluhan lah. Jangan bundakan dia jadi 3 tempat. Sebab nanti bila awak nak buat satu soalan ni, kita akan gunakan jadual belorik tau, jadual taburan kebarangkalian. Yang tu saya tak nak ajar dulu, minggu depan baru saya ajar. Dan dia ada kes sensitif dia, kenapa kita kena ambil 4 tempat perpuluhan. Tapi inilah hasil jawapan dia. Okey, so saya harap awak faham kat sini. Oh, terpadam. Alright, so cara tekan kalkulator tu saya harap awak faham. Kalau awak rasa kurang faham, nanti awak boleh tengok balik video ni. Dan video ni saya tadi ada cut sebab saya terputus talian. Dan saya akan edit lah video ni, kasih combine. Okay, so cukup untuk berkenaan dengan ini sahaja. Dan kita lagi dalam 23 minit Saya nak bagi awak rehat dulu 2 minit macam tu. Dan kita akan sambung sikit untuk pembelajaran yang lain. Saya ada lagi sikit nak ajar awak, tak banyak pun. So rehat dulu dalam 2 minit. Okey, so kita sambung lagi sikit. Kita nak pergi kepada soalan satu balik semula. Saya nak ajak lagi sikit. Okey, yang ini dia, kita akan gunakan rumus. Saya tulis kat sini lah. Ni rumus ni dah ada dalam formula asal. NP sama dengan mean, NPQ sama dengan variance. Punca kuasa NPQ adalah CC ampere Y. Senang rumus dia? Senang sangat rumus dia.
Easy je rumus. So tak payah pening-pening sangat lah rumus ni. So salin dulu rumus. Okey. So untuk soalan ni kita tengok soalan dia, jika variance bagi warga emas ialah 130. So kita dah tahu dah variance dia adalah 130. Bilangan penduduk, dia nak tanya bilangan penduduk. Okey, bilangan penduduk tu adalah n. So variance ni awak tengok dia adalah NPQ. Okey, variance ni adalah NPQ. Awak boleh rujuk balik daripada soalan yang sama, berapa P, berapa Q dia. So awak rujuk balik soalan 1 tadi, P dia adalah 0.18 dekat sini, dan Q dia adalah 0.82. N ni jangan tengok. Awak tengok PQ sahaja. Okay, awak tengok PQ dia sahaja. So P dia adalah 0.18, Q dia adalah 0.82. So NPQ sama dengan 130. Sebab variance adalah NPQ, kan? Yang ada sekarang nilai dia adalah nilai P dia 0.18 dan nilai Q dia adalah 0.82. Maksudnya awak gantikan nilai apa yang ada dalam soalan. Contohnya nilai P dan Q sahaja. So saya birukan ni untuk awak nampak. Okay, awak gantikan nilai P dan Q tadi tu ke dalam sebelah N ni, sama dengan 130. Jadi awak boleh cari nilai N. N sama dengan 130 bahagi dengan 0.18 darab dengan 0.82. Ataupun awak cari dulu nilai dia. Okay, saya mudahkan kerja awak cari dulu nilai dia. 0.18 darab 0.82. So dapat 0.1476. Okay, so cari nilai N dengan pindahkan 0.1476 menjadi bahagi. Okay, awak akan dapat 880.76 macam tu. Okay, 880.76. Saya cek jawapan betul ke tak. Okay, betul. So sebenarnya kat sini awak dapat nilai N sama dengan 880 sebab awak buat kaedah ungkapan. Untuk tu, kenapa saya tak nak ambil 880.76? Kenapa saya tak nak bundarkan? Siapa tahu sebabnya? Kenapa saya tak nak ambil dia jadi 880.76? Kenapa saya ambil 880 je? Cerita ke? Bagus. Sebab kalau kita fikir balik, manusia, kan?
kita orang kata satu orang lah, mana ada setengah orang, setengah macam ni. Dia tak ada kaki, mana boleh. So orang mestilah full, lengkap, komplit satu. Okay, jadi dia nombor bulat. Tak boleh awak gundakan sesuka hati. Tak boleh jadi 881. No salah. Kalau dia lebih sikit pun 880.77 ke, jangan tulis 881, salah. Dia still lagi 880. Cuma anggaran kita boleh tulis 881. Tapi jumlah minimum orang tu adalah 880. So lebih better lah kalau awak rasa confused, awak buat dua je, 880 atau 881 kalau confused. Sebab bila awak confused, saya boleh katakan betul, sebab kita ada dua jawapan. Kita boleh penanda boleh pilih mana jawapan yang ada kat situ, dia akan tanda. Ini kes kalau awak keliru. Cuma ingat, orang tak boleh separuh. Sama juga macam kita nak jual buku. Contoh buku kan, orang jual buku atau air kotak ke apa ke, di mana boleh jual separuh? Bekas orang minum, no, tak boleh. Bekas orang baca, bekas dah koyak semua, tak boleh. Kita kena macam niaga benda yang betul-betul penuh. Adil. Ini kes apabila nak cari nilai N. Jadi kalau orang rasa confused, awak tulis je paling sikit 880. Atau kalau orang rasa takut terkurang, awak tulis je 881. Tak ada masalah. Alright, ini simple punya rumus. Simple punya rumus. Variance 130, NPQ berapa. So awak cari balik nilai N menggunakan PQ yang ada dalam soalan. Untuk ni, kalau awak faham, awak tulis faham dekat ruangan komen. Alright. So next, kita akan pergi lagi satu soalan, lepas tu settle. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2A. Senang je. Saya ambil balik rumus tadi. Sekejap. Kalau awak dah salin lagi bagus lah. Soalan 2 kata, analisis menunjukkan kebarangkalian bla 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 semua tu ialah 0.83. Kalau macam ni pun awak dah tahu dah P dia berapa. So P dia adalah 0.83. P sama dengan 0.83. Ingat, P ni mesti apa yang soalan bagi. Q adalah baki, iaitu 0.17. N adalah jumlah yang ada dalam tu. So kita tengok berapa nilai N dia. N dia adalah 23 campur 17. 23, 33, 47. 40. So N adalah 40. Sekejap saya kira balik. Itulah 7, 10, 40. So ini adalah dia punya nilai-nilai. Ada P, ada Q, ada N. Cari nilai min. Cari nilai min. Ikut rumus, min ialah NP. So darabkan N dengan P. So min adalah 40 kali 0.17. 0.83. N darab P. So awak dapat 33.2. Senang kan? Sebab ni rumus simple. So awak cari pula variance dan sisian piawai.
Okey, maksudnya soalan ni awak cuma masukkan nilai dia dalam rumus sahaja. Okey. So sebenarnya benda ni kan dia saya ikut flow tau. Awak cari mean dulu. Lepas tu awak cari variance. Lepas tu awak cari CCMPRY. Dia macam memudahkan awak lah. So kalau macam tadi N darab dengan P. So hasil NP tu akan dapat 32. So boleh je terus darab dengan Q dekat sebelah ni, NPQ. Okay, NP tu tadi 33.2. So tulislah 33.2 darab dengan Q. Okay, so dapat 0.17 kat sini. Dapat jawapan dia lah 5.644. Dan CCMPRY macam biasalah saya dah jawab, punca kuasa daripada variance. Dan hasil jawapan tu akan dapat. Okay, so ini adalah 2A. Alright. So itu sahaja kot hari ini, sebab saya nak terangkan berkenaan dengan soalan A sahaja. 1A dah, 2A dah, 4A dah, 5A pun dah. Ok, semua soalan A saya dah settle. So tinggal apa tinggal 3 je. 3 ni saya tak nak buat. Saya nak jadikan soalan nombor 3 ni sebagai homework awak. Walaupun baru je hari tu buat hukum linear punya homework kan. Tapi yang ni saya bagi tempoh 2 minggu untuk awak siapkan. Untuk soalan 3 saja. Okay, jadi homework 2 minggu. Homework selama 2 minggu adalah soalan 3 sahaja. Lama tau. Okay, so itu sahaja. Dan minggu depan kita cuma belajar gitu-gitu untuk soalan B sahaja. Sebab apa saya ajar gitu-gitu je soalan B? Sebab soalan B ni susah. Itu je. Okay, soalan 1 tu boleh lah macam tu kan. Alright, so anggap je soalan nombor 3 ni macam praktis untuk awak kukuhkan lagi cara awak tekan kalkulator tadi tu, cara awak nak guna berapa kan, NCR semua tu, semua sebagainya lah. Kalau awak buat, insyaAllah boleh buat. Maksudnya awak lebih faham, lebih mahir lah, lebih pro. Alright, so saya nak ambil kehadiran awak. Ada yang dah isi Okay, so ini adalah keadilan, awak boleh isi. Dan itu sajalah. Lepas isi nanti awak boleh bersurai. Mana yang rasa terlepas salin tu, awak boleh rujuk balik nota yang saya akan PDF-kan dan uploadkan nanti. So tak payah risau. So ingat, homeworknya adalah soalan nombor 3 sahaja. Dan due date dia lama, 2 minggu. Awak nak buat minggu depan pun boleh, saya tak kisah. Tapi kalau lupa, pada muka. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, sama-sama.
Lagu habis Dan. Dah. Yesterday